Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, mengenai sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina, saya nak tanya apakah dasar kerajaan dalam di mana sekolah-sekolah Tamil dan sekolah Cina yang hampir tak cukup murid-murid di kawasan luar bandar. Adakah ia akan dibenarkan untuk berpindah ke pekan-pekan, atau di mana ada ramai di antara masyarakat yang duduk di tempat sana di mana mereka ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Tamil dan sekolah Cina. Saya difahamkan Datuk Speaker bahawa kebelakangan ini kita ada lebih dari 100,000 murid telah masuk ke sekolah Tamil dan lebih dari 500,000 juta di sekolah Cina, tetapi kekurangan sekolah menyebabkan satu di antara faktor kemarahan masyarakat ini. Dan apakah strategi yang ada dengan kerajaan supaya lebih sekolah baru Cina dan Tamil dibina? Dalam hal ini, Datuk Betul, peruntukan perlu diagihkan untuk sekolah-sekolah ini. Dan seperti yang saya kata pagi ini bahawa 134 juta dikatakan telah diagihkan untuk sekolah Cina, 64 juta telah diagihkan untuk sekolah Tamil pada 18 hari bulan April 2010 oleh seorang timbalan menteri. Selepas itu, Presiden MIC Datuk Sri Samiulu mengatakan pada Jun 10 hari bulan katakan 70 juta pula kepada sekolah Tamil, dan lagi ada satu menteri mengatakan 100 juta. Yang mana betul? Dan berapa sekolah baru Cina dan sekolah Cina dan sekolah Tamil akan dibina di bandar-bandar di mana sukar untuk mendapat tempat untuk anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran. Dan mengenai hal ini, adakah sekolah-sekolah di mana bantuan modal dan bantuan separuh saja, semua sekolah akan diambil alih oleh kerajaan supaya semua anak-anak kita dapat belajar dengan sistem atau the latest state of the art boleh diberi oleh Kementerian Pelajaran. Tuan Speaker, saya juga ingin bangkitkan perkara International Criminal Court. Saya telah beberapa kali hujah mengenai perkara ini, dan saya hairan kenapa sehingga ini kita belum menjadi seorang anggota masyarakat dunia, di mana lebih dari 130 negara telah pun menjadi anggota International Criminal Court, Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pada bulan Mac kita telah meluluskan satu resolusi di Dewan ini, di mana untuk mengutuk Israel yang menjadi masalah yang besar dengan Palestin. Dan di antaranya resolusi adalah merujuk perkara di mana beberapa orang telah dibunuh kepada Mahkamah Antarabangsa, dan di mana kerajaan Malaysia meminta pertolongan dari negara Turki untuk merujuk perkara ini ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Bukankah lebih adil kalau kita boleh terima bahawa Mahkamah Antarabangsa menjadi satu arbitrator nasional? Kenapa kerajaan dan negara kita belum lagi menjadi anggota sebagai seorang anggota Rome Statute supaya boleh menjadi anggota ICC? Apakah kerumitannya? Pada bulan 7, saya dan Menteri Padaranggas, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri telah pergi ke Uganda untuk menghadiri satu sesi International Criminal Court di sana. Dan pada masa itu Yang Berhormat Menteri telah memberi satu pengikhtiaran bahawa kerajaan Malaysia akan menjadi anggota dalam International Criminal Court tak lama lagi. Saya difahamkan walaupun sekarang sudah lebih dari 6 bulan, perkara itu belum lagi mendapat kelulusan kabinet. Apakah terma-terma yang tidak boleh yang menjadi halang untuk kita menjadi anggota, dan apakah yang dapat dibuat supaya kita boleh menjadi satu anggota International Criminal Court supaya dalam seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia menjadi satu anggota yang boleh dikatakan ada rang undang-undang yang bertauliah yang baik kepada semua, tetapi di antara satu negara dan lain negara, dan di antara satu kaum dengan lain kaum. Saya harap jangan kita khawatir mengenai sistem di mana mereka akan mengambil alih kuasa mahkamah kita, kerana sistem complementary principle yang digunakan pakai oleh terma the Rome Statute semestinya boleh memberi lebih kuasa kepada kerajaan kita, dan kita tak perlu khawatir kalau kita kata negara ini tertakluk kepada raja dan perlembagaan. Kalau negara Jordan boleh menjadi seorang anggota, apakah kita kekurangan? Dan ini adalah perkara yang mustahil, dan saya harap
satu keputusan dibuat dengan segera, jangan kita lengah-lengah lagi. Kita sepatutnya menjadi anggota lebih dari 10 tahun dulu bila satu rombongan telah dihantar ke Rom oleh kerajaan untuk menggaji adakah kita sesuai untuk menjadi anggota. Lepas tu lebih dari 100 negara di dunia ini telah menjadi anggota. Dan keengganan kita sebenarnya patut dikutuk oleh semua orang di negara ini. Saya harap kerajaan mengambil inisiatif, Kementerian Luar Negara prepare the papers and present to cabinet for approval. Akhir sekali, Datuk Speaker. Ini adalah gejala masalah masyarakat India, di mana sekarang kita semua tahu bahawa the highest crime rate di dalam negara ini adalah dari masyarakat India. Apa sebab dia? Apa sebab dia dan kenapa ini sangat teruk sekarang di mahkamah-mahkamah dan di simpangan pihak-pihak tahanan adalah lebih dari 40% adalah dari masyarakat India. Ini menjadi satu perkara yang sangat rumit di masyarakat India, dan gangsterisme terlampau banyak. Kalau kita tanya di beberapa di antara masyarakat India, sekurang-kurangnya di antara 10 orang, lebih dari 50% terkena atau telah di some involvement atau telah taken advantage atau telah menjadi satu victim dengan gangsterisme India. Dan ini terlampau, dan saya harap ada tindakan yang serius, yang dasar baru supaya mengatasi masalah ini. Kerajaan telah menubuhkan satu cabinet committee level mengatasi masalah-masalah India, diketuai oleh Menteri Sumber Manusia. Dan satu di antara perkara yang pertama mereka buat adalah untuk mengatasi masalah Maika Holdings Berhad. Ini yang disebabkan oleh satu orang sahaja di negara ini, dan kita tahu semua siapa dia, dan kita mau satu penyiasatan menyeluruh mengenai Maika Holdings Berhad. Kenapa kita just push it under the sweep it under the carpet? Lebih dari 140 juta dikutip dari masyarakat India pada tahun 1982. Dengan apa? Dengan memberi janji bahawa mereka sesiapa yang melabur akan mendapat pendapatan lumayan, maka dividen-dividen yang banyak. Sekarang bukan saja tak dapat balik wang kapital itu, hanya mendapat 80%. Ini pun selepas kerajaan mengambil tindakan yang tegas untuk G Resources, iaitu Tan Sri Ganalingam terlibat dalam perkara ini, dan lepas arahan dan paksaan oleh kerajaan, Maika Holdings Berhad yang dimulakan oleh MIC sekarang dekat surah Muflis, baru wang itu wang the bare minimum yang dibayar. Tetapi jangan kita lupa, banyak transaksi Maika Holdings are not above board. Di antaranya tanah-tanah dijual di bawah market value, di mana syarikat-syarikat dibuka dan ditutup sesuka hati mereka. Ini adalah kerajaan tidak boleh menutup mata mereka. Beberapa report polis telah dibuat. Kenapa tindakan yang tegas tidak diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat? Adakah kerana mereka ini ada kena mengena dengan kerajaan? Adakah mereka adalah bekas ahli parlimen atau ahli parlimen sekarang? Dan kenapa kerajaan kata ini adalah satu perkara masyarakat, ini patut boleh diselesaikan dengan menjual harta benda itu kepada pihak yang lain dengan harga yang murah, tetapi yang menjadi victim, yang telah diperdaya adalah masyarakat India. Pada masa tahun 1982, apakah janji yang mereka buat? Tidak diikuti, dan di mana masyarakat India mendapat duit mereka untuk melabur, menjual kambing, lembu, jual tanah, jual emas mereka, gadai, pinjam dan sebagainya. Ini semua telah ditipu hela. Takkan kerajaan tak tahu? Tahu. Kenapa MACC tak tahu? Tahu. Kenapa tindakan tidak diambil? Saya harap satu penyiasatan, mungkin satu Royal Commission atau sedemikian ditubuhkan untuk semua hal-hal berkaitan ini disiasat dengan penuh, dengan teliti, dengan tulus, supaya pihak-pihak yang betul-betul yang terlibat, di mana kalau ada tipu hela terlibat, satu tindakan akan diambil terhadap mereka. Dan jangan lupa, saya harap yang akhir sekali, Datuk Speaker, adalah mengenai saya dah kata mengenai mahkamah sebelum ini. Saya ingin tahu bahawa adakah kerajaan sedar hari ini direport dalam surat khabar dasar
bahawa the brightest student, brain drain, apakah yang dibuat untuk mengatasi brain drain? Kalau kita, anak-anak kita pergi ke Oxford, Malaysian is top law student at Cambridge University, dan selepas dia mendapat ijazah tersebut, dia bukan akan bekerja atau berkhidmat di negara kita, tetapi dia akan pergi berkhidmat di Singapura, buat the bar finance di sana. Apa sebab ni? Kerana ada kecacatan dalam sistem kita. Kalau the top brain and top students in this world, kalau di Cambridge belum mendapat first class dan sebagainya, ini bukankah patut kita menarik orang-orang ini, pelajar-pelajar ini bekerja dan berduduk di negara kita? Inilah negara dia. Kenapa dia perlu berhijrah ke negara lain? Dan akhir sekali, Datuk Speaker, saya nak tahu. Tampan kali akhir yang muat. Selalu macam itu. Datuk Speaker, saya nak tahu, sehingga setakat ini berapa orang rakyat Malaysia yang berduduk di luar negara? Saya difahamkan mengikut rekod-rekod yang ada, lebih dari 1 juta telah berlepas ke Australia, New Zealand, ke negara Singapura dan sebagainya. Dan apakah sebab mereka lepas, terpaksa pergi dari negara ini, dan apakah yang dibuat oleh kerajaan supaya kebanyakan orang yang lepas ini, yang berhijrah ke negara lain, adalah disebab kerana polisi-polisi yang berdiskriminasi di negara kita, supaya sekarang kita rasa ini adalah satu kesalahan, kita boleh terima mereka balik, supaya kita cakap ini adalah satu brain drain yang boleh dielak, dan mengajak mereka balik. Dalam sistem ini, Datuk Speaker, saya difahamkan ada lebih dari 1,000 orang telah balik, dan ramai di antara pun telah lari balik. Apa sebab terjadi? Kerana sistem yang kita ada adalah tidak berubah, ada sistem diskriminasi, dan ini adalah satu yang kita perlu kaji balik dan tengok macam mana kita boleh mengelak bukan saja anak-anak kita berhijrah ke negara lain, tetapi mengajak balik, invite those people yang telah pergi ke negara lain, lebih dari 1 juta, balik dan menyumbang kepada kemakmuran negara ini. Terima kasih, Nandri.